Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-musannif al-alamah Asy-Syaikh Sa'awa rahimahullah fi kitabih al-mustakhlas min tazkiyati al-anfus. Sebagaimana telah kami katakan bahawa tema-tema tazkiyah saling berkait erat antara satu dengan yang lainnya. Dan kami melakukan pembahagian ini semata-mata sebagai keperluan untuk memahaminya sahaja. Jadi tema ataupun topik tentang tazkiyah ini sangat luas dan menyeluruh kerana ia sebenarnya menyentuh tentang hakikat perjuangan manusia di dunia ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam satu ayat yang masyhur yang semua kita biasa dengannya, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikannya, yang menyucikan jiwanya. Kerana sebelum ayat ini Allah bersumpah dengan jiwa, wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan yang dilakukan Allah kepada jiwa itu. Dan setelah itu Allah bersumpah, Allah menegaskan qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikan jiwanya. Jadi topik ataupun tema tazkiyah ini saling berkait rapat di antara satu sama lain, dan kata dia kami melakukan pembahagian ini iaitu pembahagian tazkiyah kepada tiga: tathhir, penyucian, pembersihan, yang kedua tahaqquq, penyemaian, menyemaikan dalam jiwa ini. Kalau tathhir, pembersihan, iaitu bersihkan jiwa daripada penyakit jiwa yang dia akan jelaskan dengan terperinci selepas ini. Yang keduanya adalah tahaqquq. Kita cuba untuk mencapai hakikat jiwa yang bersih ataupun menyemai dalam jiwa ini akhlak-akhlak yang terpuji, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya adalah at-takhalluq, iaitu berakhlak dengan nama-nama Allah dan juga dengan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali pembaca telah mengetahui kandungan bab yang ketiga. Yang bab inilah dia sebelum dia masuk dengan terperinci bab yang ketiga ini, dia cerita dulu bahawa tazkiyah ini, hakikat tazkiyah ini merangkumi tiga cabang: at-tathhir, at-tahaqquq dan juga at-takhalluq. Dan telah mendapat gambaran umum tentang kandungan ketiga pasalnya. Jadi bab yang ketiga ni ada tiga pasal tadi. Sebelum masuki tema-tema pasal ini, kami ingin mengingatkan, dan dia akan jelaskan kepada kita selepas ini tentang at-tathhir, at-tahaqquq dan juga at-takhalluq. Sebelum itu kata dia, kami ingin mengingatkan bahawa sebahagian manusia telah tersesat akibat keliru memahami masalah tazkiyah. Dalam persoalan tazkiyah ini ada di kalangan manusia yang tersesat jalan. Sebahagian intelektual zaman ini tersesat kerana mengatakan selagi tujuan berbagai ibadah adalah tazkiyatun nafs, mereka menganggap diri mereka telah tersucikan sehingga tidak perlu lagi ibadah. Jadi ibadah ini
sebagaimana disebut di sini sebelum ini, bahwasanya dia adalah wasail, sarana-sarana tazkiyah. Maka adalah di sana orang yang terlebih pandai, terlebih cerdik, dia menganggap bahawa kami tidak perlu lagi beribadah sebab kami telah mencapai tujuan ibadah, iaitu tazkiyah. Ya. Jadi golongan ini adalah golongan yang tersesat. Kerana kita melihat dalam hidup Nabi SAW sendiri sehingga ke akhir hayat, Nabi tidak putus bersemayam, bersalat berjamaah, tidak putus qiyamul lail, salat sunat dan sebagainya. Sesungguhnya mereka adalah orang yang paling bodoh. Kerana tazkiyah nafs merupakan proses yang berjalan terus menerus. Jadi oleh kerana tazkiyah ini berjalan terus menerus dan proses tazkiyah ini adalah melalui ibadat, maka ibadat pun mesti berjalan terus menerus. Oleh sebab itu jiwa senantiasa memerlukan pemenuhan kepada keperluannya secara terus menerus dengan berbagai sarana yang telah dibebankan Allah, yang diwajibkan Allah kepada hamba-hambanya. Jadi di sana ada ibadat harian yang wajib, salat fardu 5 waktu, kemudian berjamaah juga wajib mengikut Imam Ahmad, dan fardu kifayah, fardu ain menurut ulama-ulama yang lain yang mana makruh meninggalkannya dengan sengaja. Jadi tiap hari itu proses itu diwajibkan oleh Allah. Ibadat itu diwajibkan oleh Allah, menunjukkan bahawasanya penyucian jiwa ini merupakan proses yang berterusan selagi kita belum mati. Sebab itu dalam satu ayat Allah Ta'ala menyebutkan kepada Nabi Muhammad SAW, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka sembahlah olehmu, wahai Muhammad, akan Tuhanmu sehingga datang kepada kamu suatu yang pasti, iaitu kematian. Dia lebih tahu tentang jiwa. Dia ini Allah. Allah lebih mengetahui tentang jiwa kita. Maka sebab itu dia menetapkan proses tazkiyah ini berlaku berterusan tanpa ada titik henti. Apabila dia mewajibkan kepada kita ibadat salat sebagai khususnya, di mana dalam salat ini ada takbir, ada bacaan doa tawajjuh, dan ada doa bacaan Quran, ada permohonan hidayah, ada tasbih, ada selawat, ada syahadah dan sebagainya. Bila manusia mengurangi ibadah dan sarana tazkiyah lainnya, jihad, kemudian bacaan Quran, mengingati mati. Bila manusia mengurangi ibadah dan juga wasilah-wasilah tazkiyah yang lainnya, maka jiwa akan langsung jatuh terpuruk. Jadi tinggal sejak ibadat, maka jiwa manusia akan merosot dan akhirnya akan mati. Firman Allah, sekiranya tidaklah kerana kurniaan Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, nescaya tidak ada seorang pun dari kamu yang bersih dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Surah An-Nur ayat 21. Ayat yang telah pun kita baca sebelum ini, yang di mana Allah Ta'ala menyebutkan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinna Allah yuzakki man yasha. Jadi kita dapat menginsafi daripada ini bahawa tazkiyah penyucian jiwa ini sebenarnya bukan tidak akan dapat dicapai oleh kita. Sebaliknya Allah lah. Dia adalah kurniaan Allah semata-mata. Dan apabila Allah mewajibkan ibadah kepada kita, menunjukkan bahawa dia telah mengikat penyucian jiwa itu dengan ibadah. Kerana penyucian itu dia, bukan kita. Bukan dengan kita rasa kita suci, lalu kita suci, tidak. Allah yang menyucikan kita. Dan apabila Allah mewajibkan ibadah pada setiap hari, tanpa ada titik henti, tidak ada hari yang mana tidak muncul solat subuh. Tidak ada hari yang mana tidak muncul solat kewajipan, tidak muncul kewajipan solat zuhur.
Tidak ada hari yang mana tidak muncul kewajipan solat asar. Jadi menunjukkan bahawa Allah tazkiyah daripada dia. Kalau tidak kerana kurniaan Allah, tidak ada siapa pun di kalangan kamu yang bersih, kata Allah ayat tadi. Maka apabila Allah mengaitkan, Allah mewajibkan ibadat ke atas kita, menunjukkan bahawa hanya orang yang menjaga ibadat saja yang akan bersih secara berterusan. Pada saat kita meninggalkan ibadat, maka saat itulah kita kembali menjadi manusia yang kotor. Pada suatu hari, salah seorang tokoh kaum politisi pernah ditanya, apakah dia salat? Seorang ahli politik. Dia ditanya, apakah kamu salat? Dia menjawab bahawa dirinya merasa tidak perlu salat kerana jiwanya telah tersucikan. Kemudian dikatakan kepadanya, Masya Allah, anda lebih baik dari Muhammad dan para sahabatnya, sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhu. Mereka mati dalam keadaan sesat kerana mereka salat, sedangkan anda telah mengungguli mereka. Anda mendapatkan apa yang tidak didapatkan oleh orang selain anda, termasuk dari Muhammad dan juga para sahabat. Kerana mereka, jadi kalau anda merasakan bahawa anda boleh tinggal salat kerana anda telah pun tersucikan, jadi seolah-olah anda menganggap bahawa dari Muhammad SAW dan para sahabat belum suci kerana mereka masih salat sehingga akhir usia. Jadi adakah anda merasakan anda lebih unggul daripada mereka, daripada Nabi Muhammad SAW sendiri? Sedangkan anda adalah seorang Muslim yang mengaku umat dia. Anda mendapatkan, kemudian tokoh tersebut bertaubat dan semakin baik keadaannya setelah itu. Semoga dia mati di atas iman. Tapi pengarang kitab kita ini dia tak sebut tokoh tersebut. Sebahagian orang yang menamakan dirinya kaum sufi telah tersesat kerana menganggap bahawa apabila manusia telah mencapai ma'rifah qalbiyah terhadap Allah, maka ia terbebas dari taklif. Jadi kalangan sufi pun ada juga yang ini. Mana bila mencapai makam ma'rifat sebagai contohnya, maka bebas daripada ibadat dan juga taklif. Ketika orang-orang seperti mereka ini disebutkan kepada Al-Junaid, tokoh sufi Al-Junaid, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, tokoh sufi di kalangan Salafus Saleh. Ketika orang seperti ini disebutkan kepada Al-Junaid bahawa mereka meninggalkan pelaksanaan taklif kerana mereka mengaku telah sampai kepada Allah, dia berkata, mereka telah sampai tetapi ke neraka Saqar. Dengan meninggalkan ibadat, ya mereka sampai, tapi bukan sampai kepada Allah, tapi sampai kepada neraka As-Saqar. Mereka mengaku mereka punya dalil, iaitu firman Allah, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Jadi mereka silap memahami perkataan al-yakin. Jumhur, ijma' para mufassirin mentafsirkan maksud al-yaqin ini adalah al-maut, kematian. Bukan makna yakin. Bila yakin kepada Allah, tak perlu lagi menyembah Allah. Bila kita dah sampai tahap keyakinan, yakin kepada Allah, maka tak perlu lagi beribadat kerana Allah Ta'ala menyebutkan dalam ini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah olehmu akan Tuhanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga datang kepada kamu keyakinan. Bermakna bila dah sampai keyakinan, tak perlu lagi sembah. Padahal ayat ini diturunkan sebut direct Nabi Muhammad, mufrad, wa'bud, dipanggil fi'il amar dengan dhamir kamu, anta, bukan kamu semua. Cuma masuk saja dalam ayat itu kerana kita ni umat. Tapi dari segi dipanggil mukhatab, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Wa'bud rabbak, ka itu dhamir mukhatab. Dia memberi maksud anta.
kamu, sembahlah olehmu akan Tuhanmu wahai Muhammad sehingga datang kepada kamu yang diyakini. Adakah Nabi Muhammad sampai satu ketika dia tak semayang lagi? Tidak. Ya, tidak. Ya, jadi sebab itu para ulama menjelaskan bahawa al-yaqin di sini adalah al-maut, suatu yang pasti, iaitu kematian. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Rasulullah adalah orang yang pertama kali dimaksudkan oleh ayat ini? Yang pertama kali dimaksudkan oleh ayat ini. Sehingga beliau menyembah Tuhannya hingga datang ajalnya. Jadi kematian adalah suatu yang diyakini. Jadi kematianlah yang dimaksud dengan al-yaqin dalam ayat tadi. Nah, kematian dah dimaksudkan dengan al-yaqin dalam ayat tadi. Seandainya mereka berfikir, nescaya akan mengetahui bahawa makrifat qalbiyah terhadap Allah, makna pengetahuan hati, hati mengenal Allah, merupakan permulaan. Dia adalah permulaan, bukan pengakhiran. Yang sebenarnya bagi pelaksanaan taklif. Lalu mengapa mereka menjadikan permulaan sebagai penghujung? Jadi permulaan ma'rifatullah itu adalah permulaan. Jadi tidak boleh kita meletakkan bila dah kenal Allah, maka tidak perlu lagi ibadat. Maka kita jadikan ma'rifatullah itu sebagai pengakhiran. Jadi permulaannya adalah ma'rifatullah. Kemudian setelah kita mengenal Allah, kita melalui tazkiyah dengan beribadat kepada Allah. Penghujungnya adalah ridwanu minallahi akbar. Keredaan Allah itulah yang paling besar. Dan lebih besar lagi sebagai ulama mengatakan daripada ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah Allah redha kepada kita dan kita meninggalkan sembahyang, dengan kita meninggalkan puasa, dengan kita meninggalkan baca Quran dan sebagainya, apakah kita mencapai keredaan Allah? Mustahil, mustahil. Kerana kita meninggalkan kewajipan. Allah mewajibkan. Allah mewajibkan atas kita, lalu kewajipan itu kita tinggal, apakah kita boleh mendakwa bahawa kita telah mencapai maqam yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga laknat Allah menimpa mereka. Ini disebut oleh, kerana musibah daripada pandangan mereka itu sangat besar pada umat. Umat meninggalkan salat, meninggalkan jihad, dengan kewujudan pemahaman sufi batiniah yang sebegini. Walaupun dianuti oleh Ahlussunnah wal Jamaah, tapi sebenarnya sebahagian daripada kelompok Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya mereka telah menyeleweng daripada Ahlussunnah wal Jamaah kerana dipengaruhi oleh kelompok batiniah yang akan disebut oleh pengarang selepas ini. Kelompok-kelompok batiniah juga telah sesat kerana mereka mentakwil dan mentafsirkan ibadah dan berbagai macam taklif lalu menolaknya, mentafsirnya dan sehingga menolak ibadat. Allah Ta'ala mewajibkan kita salat kerana untuk menyucikan jiwa. Dan sekarang jiwa kita telah suci, maka tak perlu salat lagi. Allah mewajibkan kita ibadat supaya kita mengenal dia. Bila kita dah mengenal dia, kita bersatu dengan dia, maka kita tak perlu lagi beribadat kepada dia. Kerana dia adalah kita, kita adalah dia. Itu semua adalah pemahaman yang bercanggah dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun sama dengan Allah. Allah la esa. Allah tidak bercantum dengan apa-apa. Dia adalah esa, dia adalah tunggal. Itu semua pemahaman-pemahaman yang sesat, yang membawa manusia jauh dan menyimpang daripada as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Bagaimana hal ini bisa diterima sedangkan mereka telah meninggalkan berbagai kelompok batiniah juga telah sesat kerana mereka mentakwil ibadah dan berbagai macam taklif lalu menolaknya dan mengaku bahawa mereka adalah intisari manusia. Ini manusia yang terpilih. Manusia yang intipati, manusia yang terpilih.
Bagaimana hal ini bisa diterima? Macam mana kita nak terima mereka sebagai manusia yang terpilih, sedangkan mereka telah meninggalkan berbagai sarana tazkiyah, berbagai wasail tazkiyah yang disebut sendiri oleh Allah. Yang disebut sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan sebahagiannya adalah wajib. Sedangkan mereka telah meninggalkan sarana tazkiyah yang disyariatkan oleh Allah dan mentafsirkan nas-nas dengan takwil, dengan tafsir yang tidak bisa dibenarkan oleh bahasa. Mana sekalipun dari sudut bahasa pun salah. Apatah lagi dari sudut dia punya hakikat. Dari sudut bahasa sendiri pun telah menyeleweng jauh daripada maksud ataupun kehendak Allah Subhanahu Wa Taala daripada ayat sucinya. Bahkan oleh akal dan pemahaman yang benar sehingga mereka sesat dan juga menjadi kafir. Menjadi kafir kerana menafikan kewajipan yang telah qat'i daripada ayat Allah. Yang kewajipan salat itu kewajipan yang qat'i. Qat'i iaitu nas, dari segi nasnya pun qat'i dan juga dari segi dilalahnya pun qat'i. Tidak ada kesamaran lagi. Dia mencapai martabat an-nas. Bukan lagi zahir, bukan lagi khafi. Dia mencapai martabat dipanggil an-nas al-muhkam. Yang termasuk dalam perkara-perkara muhkamat. Termasuk dalam perkara-perkara ad-daruriyat, al-ma'lum min ad-din bil-darurah. Yang mana siapa menafikannya, dia adalah kafir. Kecuali orang yang baru masuk Islam. Yang dimaafkan. Akan dia baru masuk Islam. Berikut ini marilah segera kita ikuti pasal pertama dari hakikat tazkiyah, iaitu at-tathhir. Jadi alhamdulillah, selepas ini kita akan masuk pasal yang pertama dalam bagi bab yang ketiga, iaitu tathhirun nafs, penyucian, pembersihan jiwa daripada penyakit jiwa, penyakit hati. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.